Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih pinang buat hiasan, kacip suasa berukir tembaga. Puteri datang dengan perjuangan demi agama, bangsa dan negara tercinta. Yang berbahagia, terima kasih pengurusi tetap. Yang berbahagia Datuk Zahida Zariq Khan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. 3 orang wakil Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Puat. Yang berbahagia Datuk IR Dr. Sheikh Hussein, iaitu bapa kami lah. Untuk orang Penang kan. Yang berbahagia Datuk Johan. Yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Muhammad Fauzi, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Asuma Bivi, Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Haja Siti Hawa, Bendahari Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Muzana, Ketua Penerangan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Barisan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia dan sidang para perwakilan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada Puan Haja Siti Hawa, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Pulau Pinang di atas kepercayaan yang diberikan untuk saya berbahas pada petang ini. Saya, Siti Mariam binti Majid, Wakil Puteri UMNO Negeri Pulau Pinang, hadir membawa usul ekonomi. Seperti kita sedia maklum, pandemik COVID-19 banyak yang berlaku telah menyebabkan ekonomi di seluruh dunia merudum. Banyak aktiviti perniagaan yang kita tidak dapat jalankan akibat daripada sekatan demi sekatan yang dikenakan. Bukan sahaja di negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Namun begitu, hakikatnya kita semua tahu. Majlis mengalang-alungkan kehadiran Yang Mulia Raja Datin Seri Datuk Hajah Salbiah binti Tengku Najamuddin, isteri kepada Timbalan Presiden UMNO Malaysia. Terima kasih. Namun begitu, hakikatnya kita semua tahu bahawa ekonomi negara kita sebenarnya merudum sejak Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan sebelum ini. Perubahan-perubahan dasar, tindakan-tindakan U-turn kerajaan PH sebelum ini telah menyebabkan pelabur lari ke negara lain dan tidak lagi menjadikan negara kita sebagai destinasi utama pelaburan mereka. Alhamdulillah, apabila kita mengambil alih kembali kerajaan, pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan petanda yang positif meningkat. Orang boleh bercakap yang ia berlaku sebabnya dalam fasa pemulihan COVID-19. Tetapi para hadirin, para puteri sekalian, kena ingat, jika bukan ahli Parlimen UMNO dan kepimpinan UMNO tidak bertungku lumus berusaha memulihkan ekonomi, belum tentu negara kita akan pulih ekonomi dan kembali cemerlang seperti mana negara kita di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib dahulu. Para perwakilan puteri sekalian, hanya UMNO dan Barisan Nasional yang boleh menjamin kestabilan ekonomi negara kita. Kunci kepada kestabilan ekonomi adalah kestabilan politik. Saya di sini ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada parti keramat kita kerana kita telah berjaya memenangi PRN Melaka, iaitu salah seorang wakil puteri kita iaitu YB Dirab dan Johor YB Liza. Dengan begitu cemerlang sekali. Kestabilan menjadi tema kempen kita telah terbukti memberi kesan kerana rakyat sememangnya merindui dan mahukan kestabilan dicapai. Dan rakyat tahu hanya UMNO yang mampu memberi kestabilan tersebut. Sidang hadirin sekalian, Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan ekonomi terbuka. Kerajaan memainkan peranan yang besar
dalam merangka dasar-dasar ekonomi yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik. Kerajaan BM sebelum ini telah terbukti mampu menjaga ekonomi negara kita dengan sangat baik. Dengan dasar-dasar ekonomi yang terbaik, maka saya berharap agar perkara ini dapat diteruskan dan ditambah baik daripada semasa ke semasa. Maka hadir kami di sini dengan beberapa cadangan dan penambahbaikan buat semua. Pertamanya, pengurusan kewangan yang mampan bagi berhadapan krisis ekonomi semasa. Memandangkan pandemik yang berlaku turut datang dengan krisis ekonomi, maka saya mengharapkan agar kerajaan dapat menguruskan kewangan negara dengan baik dalam menghadapi krisis. Hal ini kerana kita tidak mahu sampai jadi negara yang berhutang dengan orang lain, dengan Bank Dunia sebagai contoh. Sebab itu, pentingnya pelaburan-pelaburan yang boleh menjana pendapatan kewangan negara. Kita janganlah jadi sampai macam PH dahulu. Sudah-sudahlah tidak pandai memerintah. Dijualnya aset-aset negara. Walaupun kita pada masa itu bukannya berada dalam krisis ekonomi. Dulu kita pernah ada reserve sampai beratus bilion. Masa era pentadbiran bosku. Jadi, saya harap kerajaan hari ini terus tambah lagi. Bukan jarah hasil negara macam PH buat. Keduanya, permekasaan sektor pertanakan dan pertanian. Menurut Global Food Security Index, negara kita berada di kedudukan 39 daripada 113 buah negara bagi food security. Kita berada di negara kedua selepas Singapura di peringkat Asia Tenggara dan ke-8 di peringkat Asia Pasifik. Sungguh pun negara kita tidaklah mengalami masalah yang tinggi berkenaan sekuriti makanan. Hasil daripada dasar-dasar ekonomi kerajaan BN sebelum ini, namun saya berasakan bahawa kita perlu improve lagi dasar-dasar berkenaan perkara ini. Untuk itu, saya mencadangkan kepada kerajaan agar menilai semula dan menambah baik sektor pertanakan di negara kita. Carilah kaedah yang bersesuaian agar kita tidak lagi bergantung kepada import untuk makanan bagi pertanakan. Dan kita inovasikan segala sumber-sumber di negara kita untuk kita tampung makanan-makanan bagi haiwan pertanakan macam ayam, daging, kambing dan sebagainya. Kebergantungan kita terhadap makanan ternakan import memberi kesan kepada kenaikan harga barang keperluan, khususnya harga ayam dan daging. Kita tidak boleh lagi semata-mata bergantung kepada subsidi yang memberi kesan kepada kewangan negara. Saya percaya kerajaan kita ini akan mengambil langkah sewajarnya. Begitu juga dengan pertanian. Saya mohon kepada kerajaan untuk terus bekerja keras untuk meningkatkan sektor pertanian di negara kita. Buat balik dasar-dasar UMNO yang pernah buat dahulu dan rancangkan bagi sektor pertanian di negara kita. Berikan bantuan-bantuan modal-modal awal untuk anak Melayu Bumi Putera dan bukan Bumi Putera untuk memulakan aktiviti pertanian mereka. Jangan lagi kita jadi macam kerajaan PH dulu. Habis disekatnya bantuan-bantuan untuk para petani, peternak dan pelayan. Kononnya sebab negara tiada duit. Saya percaya jika kita melihat semula kepada dasar-dasar ini, rakyat akan terus sokong kita. Ketiga, bantuan kerajaan dalam isu pemilikan rumah pertama. Macam kita semua maklum, ramai rakyat Malaysia yang tidak memiliki rumah pertama mereka sendiri. Ada yang menyewa bahkan sampai ke hari tua. Kebanyakannya tidak mampu untuk membeli rumah kerana pendapatan yang tidak bersesuaian dengan harga rumah sekarang. Bahkan ada yang tidak mampu memiliki rumah pertama sendiri kerana tidak dapat membayar deposit pun. Maka di sini saya menyeru kerajaan supaya memikirkan solusi yang terbaik bagi memastikan rakyat di negara kita boleh memiliki rumah sendiri. Kita memahami pasaran harga rumah semakin tinggi.
saban tahun disebabkan nilaian hartanah yang meningkat. Tetapi kita mengharapkan agar sedikit kerajaan membantu kita dalam memastikan harga ini dapat dikawal. Perbanyakkan skim-skim perumahan untuk mereka yang susah macam PPR dan sebagainya. Hidupkan balik projek Prima. Saya percaya dengan adanya projek sebegini, rakyat akan lebih mudah untuk membeli rumah pertama mereka. Seterusnya, saya juga nak sentuh berkenaan pemekasaan gig ekonomi dan penguasaan digital. Pandemik juga telah mengajar kita berkenaan penggunaan teknologi digital. Banyak urusan ekonomi kita lakukan secara digital, online dan sebagainya. Banyak urusan. Maka saya berharap agar kerajaan terus perkasakan ekonomi digital ini kerana ia sesuai dengan anak muda kita sekarang. Indikatornya sudah ada. Baru-baru ini, bila kita buat Minggu Ekonomi Digital Malaysia, kita berjaya jana pelaburan sampai 1.3 bilion. Kita berjaya wujudkan peluang pekerjaan dan ini penting untuk anak-anak muda kita yang perlu bekerja untuk menambah pendapatan. Saya juga berharap agar gig ekonomi yang menjadi pilihan anak muda pada hari ini dapat diperkasakan. Anak muda ramai yang memilih untuk bekerja dengan sektor gig ekonomi seperti menjadi penghantar makanan, driver Grab sebagai contoh sama ada secara sambilan ataupun sepenuh masa. Kerajaan mestilah memastikan nasib mereka terbela dengan mewujudkan inisiatif dan dasar untuk mereka. Pastikan syarikat-syarikat gig ekonomi ini tidak menindas mereka demi keuntungan semata-mata. Sehingga menyebabkan anak muda yang bekerja dalam gig ekonomi ini tidak dapat mendapat hak yang sepatutnya. Sidang para perwakilan puteri sekalian, banyak lagi sektor yang kita perlu tekankan kalau kita nak percepatkan kembali pertumbuhan ekonomi di negara kita. Saya percaya kerajaan BN hari ini tidak akan duduk diam. Saya percaya kemajuan ekonomi juga akan membolehkan kita memacu perpaduan. Konsep keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia yang juga merupakan naib Presiden UMNO kita, harus kita hayati. Saya juga memohon agar lebih banyak inisiatif di bawah konsep keluarga Malaysia dapat diperkenalkan dan diteruskan sebagaimana yang kita pernah kecapi di bawah konsep Satu Malaysia yang diilhamkan dan dilaksanakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib dahulu. Biarlah dengan konsep penekanan ini dan dengan pelbagai inisiatif yang boleh menjana pendapatan rakyat, perpaduan kita akan terus subur. Orang Melayu boleh menambah pendapatan, orang Cina boleh berniaga dengan baik dan makmur, dan orang India boleh membeli belah tanpa rasa risau. Sidang hadiran sekalian, saya ingin menggesa semua ahli parti untuk terus perkuatkan parti. Kita semua harus menggambleng tenaga untuk pastikan kita menang dan mentadbir semula secara penuh. Kita tak nak lagi kerajaan yang hanya pandai menabur janji dan hanya membuat U-turn sampai rosak ekonomi negara. Kita juga tak nak lagi kerajaan yang tidak stabil, dek kerana episod lompat-melompat. Yang telah pergi, biarkan mereka pergi. Kita jaga parti kita. PRU yang nyatanya sudah dekat. Persediaan kita harus lakukan demi kuat. Kami, Puteri UMNO Pulau Pinang akan memastikan bahawa jentera kami dapat melakukan kerja dengan sebaiknya. Kami akan pastikan pengundi-pengundi muda akan memberikan sokongan dan menzahirkannya dengan memberi undi kepada BN di PRU ke-15 yang akan datang. Kerana telah terbukti hanya UMNO yang boleh menjamin kestabilan negara. Hanya UMNO yang boleh mentadbir negara. Kita dah bagi peluang kepada mereka. Dan mereka tidak mampu buat dengan lebih baik.
berbanding dengan apa yang kita buat selama ini. Saya mohon untuk semua ahli parti terus istiqamah dengan perjuangan parti. Kita tambah baik apa yang kurang. Jangan pernah kita lupa perjuangan kita untuk menegakkan agama. Jangan kita lupa perjuangan kita untuk membela nasib anak bangsa. Ideologi perjuangan harus terus disemat di dalam hati kita kerana telah terbukti hanya parti ini sahaja yang terbaik untuk negara kita, tanah air kita. Betul tak? Betul. Sayang UMNO kan? Sayang Puteri kan? Terima kasih. Sayang ya. Sebelum saya akhiri perbahasan saya, ingin saya rakamkan ucapan tahniah kepada YB Dira dan YB Liza di atas kejayaan di pilihan raya negeri baru-baru ini. Saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada kepimpinan UMNO Negeri Pulau Pinang yang diketuai oleh Datuk Musa dan tidak dilupakan juga Menteri Kesayangan Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Rizal mereka yang sentiasa membantu puteri dan UMNO khususnya di Pulau Pinang. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, maaf jua, saya pinta. Puteri Pulau Pinang mohon sokongan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.